你是否靠宝血、靠羔羊、宝贵血洗洁净？你的衣裳是否洗净白如雪？你是否靠宝血洗洁净？唯有靠羔羊的宝血，唯有靠羔羊的宝血，靠主恩典，我们尝你的吻。唯有靠羔羊的宝血，唯有靠羔羊的宝血。唯有靠羔羊的宝血，靠主恩典，我能尝你的吻。唯有靠羔羊的宝血，没有一个人能够拯救自己，唯有主给我新生命。今我已主活，是靠他恩典，因主的爱，他为我舍命。唯有靠羔羊的宝血，唯有靠羔羊的宝血，靠主恩典，我能尝你的吻。唯有靠羔羊的宝血，唯有靠羔羊的宝血，唯有靠
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam lagu pujian yang kita dengarkan ini, kita boleh melihat dan mendengar bagaimana salib Kristus menjadi pohon kehidupan bagi kita. 我们听的诗歌就是十字架成为我们生命上的树。 Bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima renungan saya setiap pagi, kemarin saya membahas di dalam renungan pagi tentang salib Kristus dan pohon kehidupan. 如果弟兄姐妹有收到我每天所发的这个灵修，就是基督十字架跟生命树的比喻。 Di Taman Eden ada dua macam pohon. 在伊甸园有两种树， Pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. 分别为善的树，还有生命树。 Pohon kehidupan ini yang bisa membawa kehidupan kekal bagi 生命的 manusia. 树就是可以带给我们永生。 Dan melalui salib Kristus itulah kita memperoleh hidup kekal yang daripada Allah. 透过基督的十字架，我们可以得到从上帝而来的生命。 Bapak Ibu Saudara yang mau melihat silakan, di dalam renungan kemarin sudah saya sampaikan tentang salib Kristus dan pohon kehidupan. 还没有看的弟兄姐妹可以看这个清楚里面的信息。 Ya, terima kasih untuk Chamber Choir yang mempersembahkan puji-pujian pada pagi hari ini. 感谢室内合唱团为你二校的今天早上所献的诗歌。 Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 今天早上我们纪念耶稣的受难，在十字架的受难。 Tema kita adalah Final Victory, salib yang menyelamatkan. 今天早上的主题就是最后的胜利， Diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. 取自于约翰福音第19章28到30节。 Saya akan membacakannya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan, nanti dibacakan dalam bahasa Mandarin. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 约翰福音19章28到30节，这是以后耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋放在那里，他们就拿海龙沾满了醋，绑在牛膝草上，送到他的口。耶稣尝了那醋，就说：“成了。” 便低下头，将灵魂交给父了。 Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami butuh firman-Mu yang mencelikkan mata rohani kami. Berikan kami hati seorang murid untuk belajar firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk menaati firman-Mu. Kedua hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada seorang pemuda yang bernama Peter sedang menempuh pendidikan kedokteran di sebuah universitas terkenal. 有一位年轻人，他的名字叫彼得，他正在国外念书。 Dia adalah anak tunggal dari seorang ayah yang sederhana yang hanya bisa bekerja sebagai tukang bangunan. 他是一位简朴的建筑出工的父亲的一个独生子。 Sang ayah tidak punya pendidikan yang tinggi, 这位父亲没有受到很高的这 tetapi 个 dia 教育， memiliki hati yang penuh kasih dan tekad yang kuat untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. 但是他拥有爱与节制的心，让孩子可以收到最高等的教育。 Setiap bulan sang ayah bekerja siang dan malam demi bisa mengirim uang sekolah, dan dia jarang mengeluh walaupun tubuhnya semakin hari semakin lemah. 每一天，这位父亲他日日夜夜的努力的工作，让他可以供应给孩子学费，他的身体也是越来越虚弱了。 Hingga suatu hari ayah Peter jatuh sakit parah dan dirawat di rumah sakit. 直到有一天，彼得的父亲病倒了，必须住院。
Tapi waktu itu Peter belum tahu karena dia sedang menghadapi ujian akhir. 但是那个时候彼得还不知道他父亲的消息，因为他在面对考试。 Menjelang ajalnya, sang ayah sempat memanggil seorang sahabatnya dan berkata kepada dia, 然后父亲临终的时候，父亲就叫了他的好朋友，然后对好朋友说 "Tolong sampaikan pada anakku bahwa semua sudah lunas. Aku sudah bayar semuanya sampai wisudanya." 麻烦你告诉我的孩子，他的学费我全部已经付清了，直到他可以读到毕业， Dia tinggal menjalani dan menyelesaikannya dengan baik. 让他可以好好的继续完成他的学业。 Dan itulah kata-kata terakhir daripada sang ayah. 这就是他父亲最后的预言的诺言。 Beberapa minggu kemudian, 然后过了几个礼拜之后， ketika Peter menerima kabar kematian ayahnya, 当彼得收到他父亲过世的消息， dia pulang dengan hati yang hancur. 他以破碎的心回到家。 Dan ketika dia membuka berkas administrasinya, 当彼得他打开很多的文件的时候， ia menemukan dokumen yang ditulis oleh tangan ayahnya. 他发现了一则的这个文件，他父亲用手写的。 Ada sebuah kalimat yang berbunyi 然 demikian. 后有一句话，他写着这样： Sudah lunas semuanya untuk anakku yang tercinta. 一切所有都已经付清了，给我最爱的孩子。 Peter ketika membacanya dia menangis 当 terseduh-seduh. 彼得读了这句话的时候，他热泪满面， Dia sadar ayahnya begitu mencintai dia. 他领悟到他的父亲很爱他， Ayahnya mencintai dia bukan hanya sekedar kata-kata, 他的父亲爱他不只是在言语上， tetapi pengorbanan yang diam-diam diselesaikannya demi masa depannya. 但是为了他的前途，他默默的付出。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 我们的主耶稣也是一样， Ia menuntaskan segala-galanya bagi engkau dan saya. 他为了你，为了我，他完全了这一切。 Dia bukan hanya menyelesaikan sebagian. 他不只是把一部分做完， Dia bukan hanya melakukannya setengah jalan. 他不是半途而废， Ia menanggung seluruh hutang dosa kita. 他担当了我们所有的罪恶。 Dan ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, 当主耶稣说成了， itu adalah tanda tangan kasih-Nya di atas kehidupan kita. 那就是耶稣在我们的生命里面签了一个名， Supaya kita tidak kekurangan keselamatan. 让我们不再缺少救恩， Supaya kita tidak kekurangan pengharapan. 让我们不缺少盼望， Supaya kita tidak kehilangan arah kehidupan. 让我们不再失去生命的方向。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam kehidupan, 在我们的生命里面， kemenangan sering dikaitkan dengan kesuksesan duniawi. 胜利常常与我们的属世的成就连接在一起， Jabatan yang tinggi, 很高的地位， kekayaan yang banyak, 有很多的财富， ataupun daya pengaruh yang kuat. 或是有这个很大的影响力。 Namun hari ini di dalam peringatan Jumat Agung, 但是今天早上在我们纪念受难节的时候， kita belajar bahwa kemenangan terbesar justru terjadi di tempat yang paling tidak diharapkan, Omen yaitu di atas kayu 我 salib. 们所学习到的，就是在最大的胜利，反而在最不希望的地方发生的，就是在十字架上。 Ya, kemenangan itu bukan tentang menghindari penderitaan. 胜利不是关于逃避苦难， Kemenangan diperoleh oleh karena menyelesaikan misi Allah di dalam ketaatan penuh. 胜利我们得着是因为顺服完全上帝的使命。 Itulah final victory Yesus Kristus. 这个就是主耶稣的最后的胜利。 Dalam hal ini kita akan belajar ada 3 kebenaran di dalamnya. 在这里我们可以学习3个的要点。 Yang pertama, 第一点， kemenangan di dalam ketaatan yang sempurna. 完美的顺服中的胜利。 Dalam ayat 28 firman Tuhan memberitahu kepada kita Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. 圣经告诉我们，耶稣知道各样的事已经成了。 Tuhan Yesus tahu misinya dalam dunia hampir selesai. 耶稣知道他即将完成在世界上的使命， Tetapi perhatikanlah, dia tidak tergesa-gesa menutupi kisahnya. 但是我们请注意，他不是匆匆忙忙的来结束他的工作， Melainkan dia menyelesaikan setiap bagian sampai tuntas. 而是他把每一个的工作，每一个的使命做完全的完成了。 Kalimat aku haus nampaknya begitu sederhana.
耶稣说：“我渴了。”看起来很简单， Tetapi ini adalah bentuk ketaatan memenuhi keseluruhan nubuat di dalam kitab suci yang tercatat di dalam Mazmur 69 ayat 22. 这就是应验了经上应验了所有经上的顺服，就是在诗篇69章所记载的。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Gereja Metodis yang bernama John Wesley melihat perkataan Tuhan Yesus ini sebagai adanya karya Allah yang dirancangkan sejak semula. 约翰卫斯理他把主耶稣所说的这一句话，把它看成从起初上帝已经指定了创作的计划， Dan Tuhan Yesus menggenapinya secara tuntas. 然后主耶稣完完全全的成就了， Sama seperti rancangan Allah di dalam keselamatan manusia. 就好像上帝在我们人的救恩， Allah telah menyediakan kasih karunia yang mendahului keselamatan. 上帝已经预备了给我们所有的救恩， Itu yang dikenal sebagai preeminence grace. 这就是我们所认识的先行的恩典。 Allah menyiapkan hati manusia untuk menerima Injil. 上帝预备了人的心来接受福音， Bahkan sebelum manusia sadar akan kebutuhan ini. 甚至当人还没有发现这个需要之前。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ketika kita melihat salib Kristus, 当我们看基督的十字架， kita melihat bukan hanya akhir penderitaan Yesus 我 Kristus, 们所看到的不只是耶稣最后的受难， tetapi ini awal pemenuhan seluruh rencana keselamatan Allah bagi manusia. 而是这个就是完成所有救恩计划的开始，对于我们全世界的人， Ini adalah kemenangan yang dinyatakan kepada seluruh dunia. 这个就是彰显给全世界的胜利。 Kemenangan Kristus diperoleh melalui ketaatan Yesus Kristus secara penuh di dalam ketaatan kepada Allah. 基督所得到的胜利，因为借着完全顺服上帝的旨意。 Salib adalah teladan penyerahan total kepada kehendak Allah. 十字架就是完全交托在上帝旨意的榜样。 Teladan Yesus Kristus inilah harus menjadi teladan bagi setiap pengikut-pengikut Kristus. 这个就是给我们所有基督徒生命里面的一个救恩。 Dan teladan ini adalah undangan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam kehendak daripada Allah. 这个就是一个请柬，把我们所拥有的全部要交托给上帝。 Dan setelah kita melihat ketaatan Yesus Kristus secara sempurna, 当我们看见耶稣完美的顺服之后呢， maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus rela menderita, menanggung segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. 我们可以看到，为了拯救我们，他愿意担当所有的苦难。 Dan inilah poin kebenaran yang kedua. 这个就是第二个的真理。 Kemenangan menghadapi penderitaan agar kita tidak binasa. 面对苦难而得胜，让我们不再灭亡。 Ayat 29 memberitahu kepada kita, 第29节告诉我们， mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. 他们就拿海龙沾满了醋。 Anggur asam bukanlah minuman yang melegakan. 醋不是能解渴的饮料， Itu adalah penghinaan terakhir. 这个就是最后的羞辱。 Namun pada saat itu Tuhan Yesus menerimanya. 但是那个时候，主耶稣也接受了， Bukan karena dia lemah, 不是因为他软弱， tetapi karena dia sedang menanggung akibat dosa. 但是因为他正在担当我们的罪。 Hal ini mengingatkan kepada kita kisah orang kaya dan Lazarus. 这个提醒我们关于财主与拉撒路的故事。 Ketika mereka berdua sama-sama mati. 当他们两个人一起死的时候， Satu berada di bawah, satu berada di 一 atas. 个在下面，一个在上面。 Dan yang berada di bawah itu betapa menderita akibat dosa. Dan digambarkan dengan kehausan yang tidak tertahankan. 在下面的他们受苦，是好像他们口渴一样。 Dan Tuhan Yesus Sang Kudus mengalami penderitaan itu waktu menanggung dosa engkau dan saya. 耶稣也受了那些苦难，是因为他担当了你跟我的罪。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ada penafsir yang mengatakan ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. 有人说，当耶稣钉在十字架的时候， Itu menggambarkan hukuman neraka yang sedang ditanggung oleh Tuhan Yesus. 这个就是在地狱所做的惩罚，就是耶稣所担 Hukuman 当 itu 的。 adalah hukuman yang seharusnya bagi engkau dan saya. 这个惩罚，这个审判是应该对你对我的， Karena upah dosa adalah maut. 是因为罪的工价就是死。
Ketika gempa bumi dahsyat mengguncang provinsi Sichuan di Tiongkok pada tahun 2008, 在2008年地震震动了中国的四川省的时候， ada ribuan bangunan pada roboh pada waktu itu 那个时候有千万多的房子一瞬间就倒塌， dan menimbun puluhan jiwa di dalamnya. 在活埋了千万个人。 Tim penyelamat bekerja siang dan malam mencari korban di bawah puing-puing reruntuhan. 救灾团队日日夜夜的工作来寻找，在下面寻找生还者。 Di tengah reruntuhan sebuah apartemen, tim SAR menemukan tubuh seorang pria dewasa. 在一栋倒塌的公寓中，救灾队就找到了一个高大的男子的身体。 Pria itu sudah tidak bernyawa 这个男子已经遇难了。 dan dia didapatkan dalam keadaan sedang berlutut. 当他们发现的时候，这个男子正在跪下来， Dia sedang membungkuk 他正在弯曲身体， seperti sedang melindungi sesuatu dengan tubuhnya. 就好像他好像正在用身体来保护某一件事情、某一件 Oleh 东 karena 西。 posisinya yang aneh itulah mereka harus hati-hati mengangkat jasad pria itu. 是因为这个形式很特殊，所以他们必须小心翼翼的抬起这个尸体。 Saat tubuh itu diangkat, 当这位男士的尸体被抬 tim 起来的时 penyelamat 候， begitu terkejut. 他们就看到了一个很惊讶的事： Ada seorang anak perempuan kecil yang masih hidup di bawah tubuh sang pria itu. 在这个男子的身体下面有一位还活着的小女孩。 Dan anak perempuan kecil itu tidak mengalami luka yang serius. 这个小女孩没有受到严重的伤害。 Ternyata sang ayah telah menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai hidup. 是因为父亲用他的身体作为活的盾牌， Menahan balok dan puing-puing agar tidak menimpa anaknya. 来挡住小女孩，让这个小女孩不受伤。 Dan yang membuat kisah ini semakin menyayat hati adalah 让这件事情更让人心痛的， adalah apa yang ditemukan di genggaman tangan sang ayah. 就是他们在父亲的手中所发现的东西。 Di handphone sang ayah ada sebuah pesan teks yang belum sempat terkirim 在他的手里有手机，有一直来不及发出的简讯。 yang berbunyi, 这个简讯写着： "Anakku, jika kamu selamat, 我的孩子，如果你得救， ingatlah ayah sangat mencintaimu." 请记住，爸爸很爱你。 Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika saya menyaksikan berita di televisi waktu itu, 当这个新闻被电视播报出来的时候， para pembaca berita pun menangis terseduh-seduh. 有很多人看了这个新闻就哭了。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih 亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹， Kasih seperti ini bukan hanya menyentuh, tapi juga menggambarkan kasih yang terbesar yang terjadi secara nyata. 这个爱不只是感动人，但是这个爱就是彰显了最大的爱。 Bila ayah di dalam dunia ini saja bisa melakukan hal yang 如 demikian, 果在世界上的人可以做这样的爱， demikian juga Allah yang kita sembah di dalam diri Yesus Kristus. 我们所敬拜的耶稣基督也是一样。 Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia 上帝差了耶稣基督来到这个世界， agar engkau dan saya selamat 让你跟我可以得救。 di balik reruntuhan dosa. 在这个罪恶废墟的背后， Tuhan Yesus telah menutupi kita dengan tubuhnya. 耶稣用他的身体来保护我们， Ia tidak menyelamatkan dirinya supaya kita hidup. 他没有救自己，让我们可以活下来 Di。atas kayu salib seolah-olah Tuhan Yesus berkata, 在十字架上，耶稣好像跟我们说： "Jika engkau selamat, 如果你得救， ingatlah bahwa aku sangat mengasihimu." 请记住，我很爱你。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， firman Tuhan memberitahu kepada kita, 圣经告诉我们， Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. 基督在我们还做罪人的时候为我们死了。 Inilah poin kedua 这个就是第二点， untuk mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus begitu mengasihi kita. 来提醒我们在基督里所敬拜的上帝何等的爱我们。 Dan dia rela menderita bagi engkau dan saya. 他为了你，为了我，愿意牺牲自己。 Poin yang terakhir, 最后一点， poin yang ketiga. 第三点的， Kemenangan telah tuntas dilaksanakan. 胜利已经完全实现了。 Ayat 30 firman Tuhan berkata, 第30节，圣经告诉我 Sesudah 们， Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. 耶稣尝了那醋，就说成了。 Kalimat sudah selesai atau tetelestai ini bukan seruan kekalahan. 成了这句话不是说失败的意思， Tapi ini adalah sebuah proklamasi kemenangan. 而是胜利的宣告。 Semua nubuatan telah digenapi. 全部的应允已经成全 Semua 了， hukuman dosa telah ditanggung. 罪恶的审判已经被担当了， Jalan keselamatan telah dibuka. 救恩得救的道路已经被打开。 Dan ketika Tuhan Yesus menundukkan kepalanya, 当耶稣低下头来的时候， ini bukan menunjukkan 这 kekalahannya. 个不表示已经输了， Tetapi oleh karena menyerahkan nyawanya secara sadar demi dunia yang dikasihinya. 而是知道将自己的生命献上，为了他所爱的世界。 Yesus tidak hanya mati, 耶稣不单单是死， Ia menyelesaikan segala-galanya agar kita tidak perlu lagi hidup di dalam belenggu dosa. 他成全所有的一切，让我们不再活在罪恶的捆绑。 Inilah kemenangan yang perlu kita sambut dengan iman dan ucapan syukur. 这个就是我们要以信心感恩迎接的胜利。 Tuhan Yesus mati mengampuni segala dosa kita, bukan hanya dosa asal kita saja. 耶稣死，为了要拯救我们，为了要救赎我们的罪，不只是我 Bukan 们基督 hanya 的罪， dosa yang kita wariskan dari Adam dan Hawa. 不只是要赦免我们从亚当下来所留下来的 Tetapi 罪， salib Kristus juga memberikan kita kemenangan untuk melawan kuasa-kuasa dosa di dalam dunia ini. 但是主耶稣的胜利，主耶稣就是要让我们可以打赢在这个世界上的黑暗。 Dengan bersandar iman percaya kepada Yesus Kristus itulah kita mengalahkan segala-galanya. 我们信心依靠上帝，我们可以打败所有的一切。 Sekalipun kita hidup dalam dunia ini masih bisa saja jatuh ke dalam dosa. 虽然我们活在这个世界上还可以犯罪， Tetapi satu hal yang harus kita ketahui. 但是有一件事情我们必须要 Segala 了解： dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. 无论我们的罪有多重，已经被耶稣担当。 Asal engkau mau percaya kepada. 只要你信， Ada seorang anak kecil yang bernama Timo. 有一个小男孩名字叫蒂莫， Dia begitu mengidolakan kakaknya yang seorang atlet tinju profesional. 他以他的哥哥为骄傲，是一个专业打拳的选手。 Suatu hari sang kakak bertanding dalam laga final yang menentukan gelar juara nasional. 有一天，他的哥哥参加比赛，国家级的打拳， Namun karena pertandingan berlangsung di kota lain, 但是因为这个比赛举行在其他的城市， Timo tidak bisa ikut menonton secara langsung. 蒂莫无法现场的参观这个比赛。 Beberapa hari kemudian, 然后过了几天之后， pertandingan itu ditayangkan ulang di televisi swasta. 这个比赛在电视上重播。 Timo waktu itu duduk menonton dengan penuh semangat. 蒂莫在电视前面坐下来，很充满这个热情的来观看。 Di awal pertandingan, 在比赛开始的时候， kakaknya sempat terpukul dan hampir terjatuh. 他的哥哥被打，差一点跌倒。 Timo cemas dan tegang, wajahnya pucat. 蒂莫很着急，他的脸上很苍白。 Namun sang ayah yang duduk di sampingnya 但是他的父亲坐在这个孩子的旁边， dengan tersenyum tenang berkata kepada Timo, 很平静的微笑对蒂莫说 "Tenang saja nak, 你放心吧， kakakmu sudah menang." 你的哥哥已经赢了。 Dan ini hanya siaran ulang. 这个所播放出来的只是重播而已。 Ya tiba-tiba ekspresi Timo berubah. 然后蒂莫的脸上突然的改变了， Ia mulai menonton dengan senyum yang lebar. 他用灿烂的笑容来观看。 Bahkan ketika kakaknya dipukul lagi, 当他看到他哥哥被打的时候， dalam hatinya berkata tidak apa-apa. 他的心里说没有关系， Sebentar lagi kakak akan bangkit dan menang. 过了一会儿，我的哥哥将会再起来。 Dan benar saja. 然后真的是实现了。 Di ronde terakhir, 在最后一集的时 sang 候， kakak menjatuhkan lawannya dan keluar sebagai juara. 他的哥哥击倒了他的对手，赢了这场比赛。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita sedang hidup di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, tekanan, dan juga banyaknya pencobaan. 我们活在充满世界、充满逼迫、充满试探的世界。 Kadangkala kita juga seringkali jatuh di dalam dosa. 我们常常犯罪， Tetapi ingatlah di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai,
tetelestai. 然后我们要记住，主耶稣在十字架上喊着说已经成了， Itu bukan seruan menyerah, 那个不是放弃的呼喊， tapi itu adalah seruan kemenangan. 但是那个是胜利的呼喊。 Sesungguhnya kita sedang menonton siaran ulang kehidupan kita. 事实上，我们正在观看我们生命上的重播。 Pertandingan akhirnya sebenarnya sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan kita. 其最后的这个征战已经被耶稣基督所打败了，耶稣基督已经胜利了， Oleh sebab itu bersukacitalah. 所以我们要欢喜， Bukan oleh karena semuanya ini begitu mudah, 不是因为全部都是很容易， tetapi kemenangan itu diperoleh oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu 但是 salib. 因为胜利已经在基督耶稣里得着了。 Kita hanya memperolehnya melalui iman percaya kita 我们只要透过我们的信心来接受， dan penuh pengharapan kepada Dia. 然后充满盼望。 John Wesley mengajarkan kepada kita tentang perkataan Tuhan Yesus, sudah selesai ini. 耶稣教导我们约翰卫斯理教导我们关于耶稣所说的成了。 Sudah selesai menunjukkan pada karya penebusannya yang sempurna dan tuntas. 成了的意思就是他被救赎了的工作已经完美完善。 Darah Yesus Kristus yang tercurah dan salib Kristus bukan hanya menghapus dosa asal manusia, tetapi juga memberikan kita kuasa melawan dosa. 耶稣基督所流出的宝血，不只是洗净我们的罪恶，而给我们有能力来击败世界的黑暗。 John Wesley percaya bahwa karya penebusan Yesus Kristus menjadi dasar pembenaran oleh karena iman. 约翰卫斯理相信救赎的工作成为因信称义的基础。 Manusia dibenarkan hanya melalui iman dan bukan melalui perbuatan baik. 人因信耶稣称义，而不是因行善。 Intinya sudah selesai berarti semua sudah lunas dibayar. 重点是成了，表示全部已经付清了。 Tidak ada lagi korban tambahan yang perlu ditambahkan oleh manusia. 人不再需要加上其他的赎祭了。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， inilah kemenangan Kristus bagi kita. 这个就是基督为我们的胜利。 Ia tidak hanya mati, 他不单单是死， ia menyelesaikan misi penebusan bagi seluruh dunia. 他已经为了全世界完成了救赎的使 Ia 命。 tidak hanya menyerahkan nyawanya, 他已经献上性命， ia membuka jalan keselamatan bagi seluruh dunia. 为全世界的人打开了救赎的道路。 Numpang tanya, 请问， apakah hari ini kita menyambut kemenangan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? 我们是不是在生命里面已经迎接了耶稣的这一场胜利？ Kemenangan Yesus Kristus bukan saja sebagai kabar sukacita bagi kita, 耶稣的胜利不单单成为我们好的消息， tetapi kemenangan ini juga adalah sukacita bagi dunia. 但是这个对世界的一个喜乐的信息。 Sebab itu beritakanlah berita kemenangan ini kepada siapapun dan dimanapun 所以 juga. 要把这个胜利的消息要传给全世界，无论在哪里，无论在什么地 Masalahnya 方。 maukah engkau memberitakannya? 问题是你是不是愿意来传福音？ Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， doakan nanti sore kami dari Cell Group Matias A akan berada di sebuah kompleks, akan mengadakan KKR di sana. 请为我们马太的小组在一个事情里面，要在那里做布道会。 Dan di sana mayoritas belum percaya pada Tuhan Yesus. 在那个事情里面，大部分还没有信主的 Kami 人， akan memberitakan berita sukacita ini kepada mereka. 我们要把这个好消息要传给他们。 Sama seperti kalender kelahiran Tuhan Yesus dipergunakan seluruh dunia. 就好像我们的日历，全世界的人都在使用。 Demikian juga kematian Tuhan Yesus bagi seluruh dunia. 耶稣基督的死也是为了全世界的人。 Kita akan memberitakan kabar kemenangan Yesus Kristus bagi mereka. 我们要把耶稣基督的胜利要传给他们， Bahwa sesungguhnya mereka sudah dimenangkan daripada belenggu dosa. 要告诉他们，其实他们从罪恶里面已经得释 Mereka 放。 sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. 他们因为耶稣基督的宝血洗净他们的罪恶。 Maukah kalian percaya? 你们是不是愿意相 Bagi 信？ Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari 弟 ini. 兄姐妹，今天早上来到这个地方的， Ingatlah Tuhan Yesus menyelamatkan engkau dan saya bukan supaya memperoleh surga.
要记得耶稣基督拯救你跟我，不是为了要得到 Tetapi 天国， Tuhan juga menyelamatkan engkau dan saya memberitakan kabar kemenangan ini. 但是要把这个胜利的消息要传开。 Maukah engkau memberitakan kabar ini? 你是不是要把这个消息传开呢？ Tuhan Yesus memberkati. 愿上帝祝福， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau mengetahui di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau mengetahui di dalam ketidakberdayaan kami melawan kuasa dosa. Tetapi dengan darah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, sehingga memberikan kemenangan dan sukacita bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau juga memberikan kami kuasa untuk melawan kuasa-kuasa dosa. Oleh sebab itu Bapa, ajarilah kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Hidup serupa seperti Kristus. Pimpin berkati setiap kami Bapa, supaya ketika kami sudah mendengar berita kemenangan ini, bukan bagi kami sendiri, tapi kami juga boleh memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.